Boleh start lah ni Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat FP yang mungkin sekarang sedang menonton live di Facebook page The Sophisticated Investor. Okey. Alright, jadi kalau belum like Facebook page The Sophisticated Investor, boleh like dulu, like, komen dan share dulu live kita ni di Facebook page di Facebook profile masing-masing, okay? Alright, boleh tak kita tengok, kita share kan sebab mana tahu hasil daripada perbincangan ataupun sembang santai kita pada tengah hari ini mungkin dapat membantu sebahagian besarlah kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin mencari-cari information ataupun mencari kekuatan untuk bangkit semula dalam norma baru selepas hampir 2 tahun kita berada dalam zaman pandemik COVID-19. Okey, boleh tak? Just klikkan share dulu. Sharekan ke Facebook profile masing-masing ya. Kalau ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin sekarang kan sudah menghampiri waktu makan tengah hari, mungkin boleh share link dengan kawan-kawan kan. Boleh ajak diorang untuk tengok juga kita punya live di Facebook sekarang. Okey? Okay, baik. Thank you for sharing Tuan Siraj Fahmi kita nampak.
dah apa semakin ada beberapa orang lah yang sudah pun join kita punya live pada hari ini ya. Welcome Tuan Zakwan ya, Tuan Mat Slaini, Cik Fadliza ya. Okey, baik. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan bersembang santai mengenai sinar baru era pandemik. Sebelum tu, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai kita di live pada hari ini, mungkin boleh sharekan apakah perasaannya sudah kembali bekerja di pejabat setelah sekian lama bekerja dari rumah. Apakah kalau ada golongan ibu bapa kan yang mungkin menyertai live ini, apakah perasaannya melepaskan anak-anak kesayangan ke sekolah lepas hampir 2 tahun bersama-sama siang malam kan dekat rumah, masak bersama mengemas rumah bersama, setiap belajar bersama, bekerja bersama jadi setiap masa ahli keluarga tu sentiasa di depan mata. Jadi apa perasaan bila mungkin ada anak-anak yang dah besar tu pergi ke sekolah, mungkin akan menghadapi beberapa peperiksaan penting tahun ni ataupun mungkin ada anak-anak yang kembali ke asrama kan, dan yang kecil-kecil tu mana yang pergi sekolah lagi yang mana yang perlu hantar taska kan. Jadi mungkin sebelum ni rumah 24 jam meriah meriah, sama ada meriah berbual meriah dengan suara tangisan, suara usik mengusik dan of course lah kalau bergaduh-gaduh tu normal itulah apa pemeriah suasana. Okey, Puan Latifah Rabaniah, terima kasih join kita punya live pada hari ini. Jadi ada tak sesiapa yang nak kongsikan perasaan lah sejak PKP sudah pun tamat ni. Ada tak? Kalau ada nak berkongsi perasaan, boleh apa orang kata boleh type saja di ruangan chat unfortunately ini live kan, so macam kita tak dapat lah nak berbual face to face macam tu Okey, baik. Jadi, serba sedikit. Sementara kalau ada yang nak berkongsi tu boleh share kan di ruangan chat. Dan mungkin saya boleh just proceed dengan sharing santai pada waktu tengah hari ni. Mudah-mudahan ada manfaat buat semua penonton di page The Sophisticated Investor. Okay. Alright, so tajuk yang saya bawakan hari ini sinar baru era endemik dan seperti yang semua sedia maklum, kehidupan kita pada 2019 sehinggalah 2019 tu berubah secara drastik apabila kita mula memasuki tahun 2020 tidak siapa menjangkakan COVID akan melanda, walaupun actually kita tengok penghujung tahun 2019 tu mungkin dah ada beberapa negara yang mula mewawarkan tentang virus ini, but mungkin kita tak sangka kesan dia sedahsyat ini ataupun selama ini kan. Who would have expect that, okay? Tapi bila kita renung-renung kembalilah actually dalam sejarah pun ini bukanlah kemelesetan ekonomi pertama yang kita hadapi, tetapi dia lebih kuranglah dalam cycle 10 tahun ataupun 10 tahun ataupun every 10 years kan, every 20 years macam tu, daripada yang sebelumnya contohnya dulu tahun 1998 kita pun mengalami krisis kewangan financial crisis Asia, and then lebih kurang tahun 2018 2019 pun wasn't really a good year ada juga businesses dan juga individuals yang impacted pada waktu tu. Dan again this is orang kata mungkinlah another cycle of kemelesetan ekonomi tu. Okay, jadi
Alhamdulillah, walaupun kita dah 2 tahun dalam situasi yang tak dijangka dengan pelbagai orang kata banyak halangan, tambah-tambah pula siapa sangka kan PKP sampai 3 versi kan. Dulu PKP yang pertama bulan Mac sampai pertengahan 2020, kita ingat itulah yang terakhir. Mana kita nak tahu hujung 2020 rupanya kena PKP lagi sekali. Okay, kena PKP lagi sekali, and then dia berlarutan sehingga awal 2021, and then kita macam lega sikit dalam bulan 3, dalam bulan 2, bulan 3 tu, dan rupa-rupanya ada pula siri PKP yang ketiga menjelang hari raya tengah tahun hari tu. Okay, jadi banyak sangat perubahan-perubahan yang terpaksa dibuat, sama ada daripada pihak individu, daripada segi keluarga ataupun daripada sudut perniagaan dan juga syarikat, dan tidak ketinggalan juga institusi-institusi pendidikan. Okay? Jadi sebelumnya mungkin ramai yang ke tempat pengajian atau ke tempat kerja secara fizikal, tetapi disebabkan PKP, banyak institusi dan juga syarikat sudah pun evolve dia punya business operation tu menjadi lebih banyak kepada digital lah so kita nampak dan sangat hargai benda ni, dan di sebaliknya actually itu adalah kos yang sangat besar lah yang sudah pun dilaburkan. Okay, but anyhow dia somehow support juga Malaysian punya digital modernization yang sejak sekian lama diusahakan. Okay, jadi pada waktu ni juga kita nampak perkembangan peluang pekerjaan dalam bidang teknologi maklumat. Kita nampak dekat sini lah baru kita perasan pentingnya peranan seorang designer, pentingnya peranan videographer, pentingnya peranan seorang graphic editor ataupun video editor, sebab banyak sekarang sama ada mod pekerjaan ataupun mod pembelajaran sudah berubah ke arah online. Sama juga dengan bisnes Kalau dulu bisnes kita mungkin perlu ataupun prefer untuk pergi ke physical store kan, ke butik physical, contohnya kedai fizikal tapi dengan nombor baru ni banyak urusan jual beli dibuat secara online. Okay, baik. Okey, jadi dalam bahagian pertama kita akan tengok sorotan ekonomi dan sosial, apa yang berlaku dan apakah kesan-kesannya and then kita tengok apakah perubahan-perubahan drastik yang berlaku sepanjang pandemik ni, dan mungkin kita boleh tengok apa tindakan yang diambil oleh individu, oleh syarikat-syarikat dalam mendepani krisis kewangan dan kesihatan yang kita boleh kata masih lagi hadapi sekarang ini, walaupun dari sudut tahap keseriusan tu mungkin dah semakin terkawal lah, boleh dikatakan Dan yang ketiga, dan kita akan ambil lesson learn apa pula persediaan kita sebab yang pertama actually tak mustahil untuk zaman kemelesetan ekonomi macam ni berulang lagi pada masa depan kan, sebab ini pun memang dah dinyatakan dalam Al-Quran kita ada stages-stages yang kita kena sediakan. Nanti saya akan sharekan satu kisah yang menarik lah yang boleh dijadikan panduan daripada Al-Quran itu sendiri, dan seterusnya economic cycle can actually somehow can be expected jadi bila kita dah tahu agak-agak cycle macam tu, kita buatlah persediaan yang berpadanan supaya tidaklah kita terkejut ataupun terkesan dengan sangat hebat pada cycle yang akan datang lah. Allahu alam bila ia akan berlaku dan apakah yang akan berlaku. Okey, jadi mungkin
kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam live pada hari ini, saya tak berapa nampak lah ada berapa orang yang tengah join live sekarang. Mungkin boleh share kan pada sekitar umur berapa kalau dalam umur 20-an 30-an mungkin sempatlah merasa krisis ekonomi yang pernah berlaku dulu kan, tahun 98, tahun 2008, 2018, 2019. Cuma waktu itu mungkin kita terlalu kecil untuk memahami krisis kesihatan dan juga krisis kewangan yang berlaku pada waktu tu. Jadi sama ada kita sudah pun melupakan benda tu, dan mungkin itulah yang contribute pada setengah situasi pada hari ini, ataupun kita waktu tu actually kita mungkin belum cukup faham lah apa yang berlaku Jadi somehow ini adalah blessing in disguise kalau kita rasa kenapalah kita generasi yang terpilih untuk melalui zaman pandemik COVID-19 ni, anggaplah ianya satu pengalaman yang berharga, dan itu menguatkan lagi kita punya perancangan kehidupan supaya bersedia dan berfikir lebih jauh untuk masa depan. Okey? Sebab kalau kita tak pernah merasa susah, macam mana kita tahu apa itu erti susah? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan Okey. Okey, itu dia Tuan Zakuan berumur 25 tahun. Jadi waktu Financial Asia Crisis dulu tahun 98, berapakah agaknya umur beliau I bet mungkin dalam lingkungan sekolah rendah ataupun baru masuk sekolah menengah. Okey. Alright, thank you so much Tuan Zakuan for responding. Okay, and then kita tengok sedikitlah sorotan ekonomi dan sosial yang berlaku. Okay, kita tengok apakah impak negatif terhadap ekonomi, dan walaupun ada impak negatif, apakah pula impak positif yang akan ada. Okay, jadi saya actually tak senaraikan banyak sangat disebabkan kekangan masa lah, kita ada lebih kurang beberapa minit mungkin lebih kurang sejam saja lagi. Jadi kita tengok okay, apakah impak negatif yang terhadap individu. Okay, baik. Berapa ramaikah di kalangan kenalan yang kita kenal, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak sahabat ataupun saudara mara kan yang kehilangan pekerjaan ataupun pendapatan? Ada tak di ruangan komen? Ada tak? Boleh tak? Kalau ada, kalau tuan-tuan dan puan-puan sendiri mengalaminya, boleh share di ruang komen, ataupun ada tak kenal sesiapa lah yang kehilangan pekerjaan ataupun pendapatan waktu musim ni, musim pandemik ni? Ramai yang menonton, tapi share lah, type lah sikit kan, so that kita boleh berborak-borak santai lah. Otherwise rasa macam borak sorang-sorang je kan. Okay, ada hilang kerja, syarikat ditutup jadi hilang pekerjaan syarikat ditutup, ini adalah satu orang kata musibah yang besar dan untuk tuan-tuan dan puan-puan ataupun mungkin mereka yang menghadapi musibah ini, kita sukalah untuk berpesan supaya tidak berputus asa. InsyaAllah akan sentiasa ada rezeki dan peluang yang menantilah jadi jangan sampai kemurungan jangan tidak bergaul dengan orang lain kerana perasaan rendah diri ke apa kan, sebab kehilangan pekerjaan ataupun pendapatan ni bukan lagi-lagi disebabkan pandemik COVID ni kan, bukanlah disebabkan kesilapan kita sendiri boleh jadi dalam musim-musim krisis ni top performers of the company pun boleh kehilangan pekerjaan. Okay, jadi jangan risau, itu bukanlah sesuatu yang perlu dimalukan tetapi kita tak tahu Allah yang mengaturkan kehidupan kita lah. Okay,
Ada yang ambil cuti setahun tanpa gaji, Masya Allah kan. Kawan-kawan terpaksa berhenti kerja di Singapura, Masya Allah. Waktu bekerja dengan Singapura, kita tahu dengan kadar tukaran mata wang asing yang lebih tinggi kan. So kita nampak, wah dia ni kerja dekat Singapura sangat apa orang kata, Alhamdulillah lah, luxurious hidup kan. Pendapatan tu bukan satu kerisauan. Tetapi bila berlaku pandemik macam ni, mungkin tak dapat cross border jadi mungkin majikan buat keputusan untuk memberhentikan kerja, ataupun majikan mencadangkan cuti setahun tanpa gaji, ataupun ada juga beberapa kes yang saya dengar dalam anggaran 15% ke 50% gaji dipotong. Kerja berjalan macam biasa tetapi gaji tu terpaksa dipotong. Dan ada juga yang perlu mengambil cuti, forced leave lah, maksudnya cuti yang dipaksa. Dan actually bukan salah syarikat juga perlu mengambil langkah yang dirasakan sesuai untuk survival of the company. Rather than kena tutup terus, mereka mengambil langkah sikit-sikit macam itulah. Ramai kawan yang bekerja dalam construction kena potong half gaji. Terima kasih Tuan Azhar, Puan Cik Fadliza, Tuan Harun yang berkongsi. So betul, dan itulah hakikatnya yang kita tengok di sekeliling kita. Dan just nak berkongsi sedikit, saya sendiri saya tidaklah kehilangan pekerjaan, Alhamdulillah kan. Tapi mana kita nak tahu, hujung 2019 saya meletakkan jawatan. Mana saya nak tahu pada waktu tu COVID akan melanda. Dan untuk makluman, pekerjaan makan gaji terakhir saya adalah dengan syarikat penerbangan. Mana kita nak tahu kan, hujung 2019 saya resign, lebih kurang Januari 2020 COVID melanda. So saya apa orang kata, ada jugalah kawan-kawan yang bercerita macam mana mereka terpaksa survive very hard dalam situasi ekonomi yang tidak terjangka pada waktu itu. Baik, jadi apakah pula impak negatif yang terhadap ekonomi, terhadap perniagaan. Jadi kita melihat perniagaan, banyak syarikat-syarikat di luar sana terpaksa menanggung kerugian yang besar akibat perubahan operasi dan kos tetap. Contoh syarikat penerbangan, kalau sebelum ni setiap hari handle berpuluh-puluh flight penerbangan ke serata dunia. Tapi saya sendiri menjadi saksi betapa KLIA itu sunyi, lengang kan. Macam padang jarak, padang terkukur sekejap hari itu. Itu dari sudut sektor penerbangan. Untuk sektor perhotelan pula, saya nampak baru-baru ni saya pun baru balik bercuti bersama keluarga. Jadi nampak kenapa hotel yang kadang-kadang 4 star, 5 star ni, tapi somehow kenapa servis dia macam ni kan? Kenapa sangat tak efisien? Rupanya kita dapat info hotel tengah mengalami satu keadaan understaff, yang mana sewaktu mereka tak boleh beroperasi hampir 2 tahun kan. Mereka terpaksa buanglah separuh daripada tenaga kerja, dan sekarang tengah cuba untuk get a balance between revenue daripada pengunjung dan juga rekrut tenaga kerja yang baru. Jadi ada juga beberapa syarikat ternama lah yang saya suka ikuti perkembangan mereka. Sebelum ni ada kedai fizikal, ada pejabat fizikal, dan sewaktu PKP yang sejak yang pertama dan kedua lagi, mereka berubah hampir 90% ke 100% secara online. Jadi itu adalah langkah mereka untuk mengurangkan kos tetap lah dari segi sewa contohnya. Dan ada juga satu lagi syarikat F&B agak ternama juga, saya pernah dengar. Sebelum ni dia ada 2 unit bangunan. Jadi sejak PKP yang pertama,
mereka dah let go sewa bangunan yang pertama tu, senior staff yang orang kata dah mendapat kepercayaan yang baik daripada majikan, mereka dibenarkanlah bekerja di rumah, cuma masuk office sekali-sekala. Jadi staff-staff yang baru ni yang bergile-gile masuk ke office. Okay, so itu adalah mungkin sedikit sebanyak idea yang boleh saya kongsikan hasil daripada pemerhatian sekeliling. Okay. Right, ada tak berapa ramai yang join live pada hari ini adalah business owner? Adakah tuan-tuan dan puan-puan mengalami isu yang serupa atau nak berkongsi apa agaknya langkah yang efektif yang tuan-tuan dan puan-puan ambil untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku disebabkan pandemik COVID-19 ni ya. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kalau ada impact positif kan, ada impact negatif, tak ada langsung perkara-perkara yang baik, okey? Jadi kita tengok dari sudut individu contoh tak kisahlah sama ada tuan-tuan dan puan-puan makan gaji ataupun bekerja sendiri macam saya kan. Jadi bila kita banyak bekerja di rumah, actually banyak juga perbelanjaan harian yang dapat dikurangkan. Okay, dah tak makan dekat luar, masak sendiri kan. And then petrol sangat-sangat jimat Saya ingat dulu kos petrol saya seminggu dalam RM60 ke RM70 pergi pejabat, pergi jumpa klien kan. Kiranya sebulan saya memperuntukkan lebih kurang dalam RM200 ke RM300 untuk kos-kos petrol, tol, parking tapi bila PKP ni kita berjumpa dengan klien, berjumpa dengan team members 100% lah melalui online kan. Kita ada Zoom, kita ada Google Meet ada juga WhatsApp group call itu antara benda yang saya baru perasan lah waktu PKP ni. Jadi dapatlah jimat dalam 200 ke 300 quite a huge amount juga, macam terasa jugalah dapat jimat punya tapi yelah bila ada part yang kita jimat adalah pula yang keluarkan mungkin dari segi menaik taraf kelajuan internet ke dekat rumah kan. Mungkin ada benda-benda lain lah, mungkin sebelum ni tak beli barang dapur sangat, so kita halakan ke tempat lain lah tapi somehow alhamdulillah banyak yang dapat dijimatkan. Okay, next kita tengok kalau kesan positif tuan-tuan dan puan-puan ada nak share tak? Apakah yang positif yang tuan-tuan dan puan-puan rasa waktu PKP ni? Boleh typekan di ruang komen apa yang rasa mungkin inilah blessing in disguise ataupun hikmah dalam musibah orang kata kan. Okay, and then kita tengok perniagaan. Okay, so actually kalau kita tengok yang negatif tu mungkin dia sangat bergantung kepada jenis perniagaan tu, macam mana dia punya nature dan ada juga perniagaan yang mana dia cepat adapt dengan norma baru ni contohnya mungkin perniagaan yang berasaskan pendidikan kan, yang buat bisnes seminar kewangan ke, seminar saham ke kan. Jadi kita maklum biasanya business owners ni kita orang kata sentiasa study the market, dan jika ada perubahan yang perlu dia buat, dia perlu dilakukan dengan berhati-hati dalam masa yang sama dengan cepat jadi itulah meningkatkan tahap efisiensi perniagaan dalam norma baru ni. Daripada mengadakan kelas-kelas fizikal, kena cepat tune in buat kelas online, itu contohnya and then kalau untuk perniagaan lain yang kita dah biasa kan, yang cuma ada sistem contohnya sistem account ke sistem sales yang selama ini cuma boleh diakses di pejabat nampaknya kalau macam syarikat-syarikat besar tu dia supply dia make sure all the staff ada laptop sendiri to some extent diberi handphone dan dibayar bil telefon tu
untuk memudahkan akses lah, dan duduk rumah pun boleh akses ke sistem-sistem syarikat. Dan I believe ada kerja-kerja upgrading yang dilakukan oleh bahagian IT lah, untuk make sure tak ada berlaku scam ataupun maklumat penting yang bocor keluar daripada company. Okay? Alright. Jadi saya nak tengok apakah mungkin kesan positif terhadap ekonomi yang dikongsikan. Tuan Kamarul Arifin Alhamdulillah ramai ada kesedaran tentang keperluan takaful. Okey? Betul ya. Jadi ada orang waktu-waktu pandemik ni lebih cakna tentang kesihatan tentang survival of the family. Andai kata kalau breadwinner tu meninggal dunia terlebih dahulu. Okay? Jadi yes, saya mengakuinya sebab saya pun dalam bidang takaful ya. Jadi bila kita buat research dan kita matchkan dengan kita punya experience, actually insurance dan takaful adalah antara produk yang mendapat permintaan tinggi di pasaran sewaktu musim pandemik ya. Okay, next kita tengok kalau dari segi sudut sosial pula apakah kesannya kepada individu. Okay, ramai orang kalau sebelum ni kan, contoh orang yang extrovert, dah biasa bergaul dengan orang kan, biasa meeting sana sini, biasanya bos-bos besar kan, jumpa orang bergaul dengan manusia kan. Somehow bila nak keluar rumah pun tak boleh dan nak duduk dekat luar pergi kedai kopi, duduk dine in pun tak boleh somehow itu menyumbang kepada kesihatan mental yang terjejas. Ramai orang rasa depressed, rasa pressure, rasa terasing and then fizikal juga terjejas tuan-tuan dan puan-puan. Apakah yang dimaksudkan dengan fizikal terjejas ni? Siapakah di antara kita yang berat badannya tidak naik waktu musim PKP ni? Okey, ada tak yang share yang saya maintain dulu sebelum PKP 60, lepas PKP pun masih 60 Setakat ni yang saya jumpa kan tuan-tuan dan puan-puan 80% ke 90% yang menyalahkan PKP bila berat badan naik. Okey, antaranya saya lah tu. Sebab kita dah tak keluar kan, kerja pun duduk je kan. Okey. Lagi satu mungkinlah yang menyumbang, antara perkara yang menyumbang pada kesihatan mental dan fizikal ni mungkin akibat daripada kehilangan ahli keluarga ada orang dia punya breadwinner tu mungkin meninggal secara tiba-tiba akibat COVID. Mana kita nak tahu kan, kemuncaknya lebih kurang pertengahan tahun baru ni kan, yang mana kita dengar kes-kes kematian mencecah ratusan ribuan setiap hari. Okay? Jadi keluarga yang ditinggalkan, kadang-kadang kita tengok wife tak bekerja ataupun yang lebih sedih kalau sebelum PKP kita nampak trendnya kadang-kadang biasa yang kita dengar orang meninggal ni akibat kemalangan tapi waktu COVID ni kadang-kadang suami isteri kan, ibu bapa kepada anak-anak tu mungkin ada yang pergi serentak selang sehari, seorang dalam ICU, seorang lagi sudah berpindah ke alam barzah kan. Jadi benda-benda macam ni orang sangat memberikan kesan kepada anak-anak yang ditinggal tu sendiri dan juga kepada keluarga yang menghadapinya dan antara kisah yang sangat dekat pada kita adalah arwah Siti Sarah kan, selebriti tu. Dan antara kisah yang paling menyedihkan lah saya pernah dengar hampir sekeluarga meninggal dunia mula-mula ayah dia meninggal disebabkan COVID, ibu dekat ICU, selang 2-3 hari lepas tu ibu pula lepas tu abang, kakak, so tinggal 2 orang, adik yang kecil je. Okay?
sekelip mata. Begitu pandemik COVID-19 meragut nyawa dan juga kegembiraan hidup lah ya. Alright. Jadi seterusnya mungkin dari sudut sosial untuk sektor perniagaan kadang-kadang ada juga susah bila syarikat dah terpaksa buat keputusan untuk mengurangkan tahap gaji ke apa ke kan. Kadang-kadang susah untuk pekerja untuk setia. Mungkin dia kata mungkin nak berhijrah lah ke tempat lain ataupun nak kekalkan pekerja yang sedia ada kan, nak dapat yang baru contoh baru-baru ni saya pergi ada satu hotel dekat Kuantan and somehow kita berbual lah dengan dia punya staff kan. So dia cakap mindset ni lah mungkin mindset orang di kawasan luar bandar ke kan. Dia cakap ibu bapa yang tak bagi anak-anak bekerja especially di sektor perhotelan sebab ada kontak yang sangat rapat lah dengan manusia lain kan. So tak nak bawa virus tu balik ke rumah. Okay. Jadi itulah antara beberapa senario yang dihadapi. Okay. Jadi antara cara perniagaan ni mengatasi masalah itu pekerja sedia ada tu atau yang mana ada terpaksa bekerja long hours terpaksa bekerja long hours, buat OT kan, ataupun ambil orang kata mungkin pekerja asing lah yang mana kosnya lebih rendah sebab baru nak survive balik, okay. Dan itulah dia Okay, next. Kalau impact positif terhadap sosial Okay, part ni actually kita yang semua yang bekerja ni kan, kita dah akhirnya merasai apakah perasaannya stay at home mom work from home kan, bekerja di rumah dan bekerja pada waktu yang lebih fleksibel. Boleh share tak di ruangan komen? Siapa yang seronok bekerja daripada rumah? Seronok ke tak seronok sebenarnya kerja dari rumah ni? Boleh tak share? Ada tak yang nak share? Seronok ke atau rasa menderita bekerja dekat rumah? Kalau saya tanya alhamdulillah, insya-Allah seronok kerja dekat rumah kan. Fleksibel lah. Kadang-kadang biasa lagi 5 minit nak meeting tu barulah kita sempat lagi kan, sempat buat air sempat cari tudung, sempat cari-cari makeup lagi kan. Kalau kita datang office tak sempat nak buat benda-benda tu semua 15 minit, 10 minit sebelum meeting dah duduk dekat room, betul tak jadi itulah jangan especially untuk perempuan kan, mungkin make sure kamera tu di posisi yang baik dan orang kata jangan terlalai lah sebab pernah je ada beberapa insiden lah yang saya dengar. Kadang-kadang kita yang dah terbiasa bertudung kan, so bila meeting online kita berada dalam satu situasi yang selesa dalam kawasan rumah kita, mungkin dalam bilik kita bekerja kan. Lepas tu terlupa mic tak off gaduh-gaduh dengan anak ke siapa ke kan, ataupun mungkin masa tu terlupa pakai tudung ke apa ke kan. Jadi benda-benda tu lah kalau boleh kita elakkan. Okay. Tak ada yang komen lah seronok ke bekerja kat rumah? Tak seronok agaknya bekerja kat rumah ni. Okay, tak apa. Kita move on Okey, tapi kalau kita tengok yang bahagian negatif ni biasanya syarikat-syarikat yang dia menggajikan pekerja. Maksudnya pekerja tu dibayar gaji tetap so mereka menghadapi kesukaran untuk dapatkan pekerja baru ataupun kekalkan pekerja. Tetapi syarikat-syarikat yang dia punya business model adalah jualan produk kan, ataupun yang menggunakan konsep agent, dropship jadi saya nampak perkembangan positif untuk jenis-jenis bisnes yang macam tu.
Sebab ramai kita tengok kan, sebelum ni tak pernah dengar lah kenapa diorang ni tiba-tiba meletup, tiba-tiba famous. Okay, faktor yang pertama adalah ramai orang, sama ada yang biasanya lah yang bekerja makan gaji pun mencari pendapatan sampingan. Jadi diorang join as agent, join as business. Kalau macam saya sendiri tahun ini aktif merekrut ejen-ejen takaful kan. Jadi memang betul sebab ramai orang mungkin akibat daripada mereka terkesan kekurangan gaji yang majikan berikan, jadi mereka mencari pendapatan tambahan lah melalui bisnes-bisnes macam ni. Dan ada juga yang bila dia nampak peluang bisnes ni tengah orang kata sunrise punya bisnes, jadi ada juga yang mengambil langkah untuk berhijrah terus buat bisnes berbanding makan gaji. Okay? So itu terpulang kepada kesesuaian dan juga kesediaan setiap individu. Alright. Okey, jadi ini adalah beberapa data yang saya dapatkan daripada Jabatan Statistik Negara lah, Department of Statistics of Malaysia. Jadi kat sini kita tengok rakyat Malaysia ni kan, apakah keadaannya kalau ada simpanan kecemasan, berapa lama boleh bertahan, okey? Jadi dekat sini kita tengok satu study yang dikeluarkan ni, sebenarnya lebih 2/3 daripada orang yang bekerja sendirilah mereka ada simpanan yang cukup untuk survive kurang daripada 1 bulan. So attention to business owners, how have we been managing our cash flow all this while, okay? Adakah aliran tunai kita berada di tahap yang bagus ataupun tahap yang kurang bagus? Kalau bagus, kita kekalkan dan kita tambah baik dari semasa ke semasa. Kalau kita punya tahap aliran tunai tu kurang bagus, then something need to be done lah. Jika tuan-tuan dan puan-puan mungkin memerlukan nasihat profesional untuk tengok, untuk cek aliran tunai kan. Jadi boleh berhubung dengan mana-mana perancang kewangan The Sophisticated Investor. Okay, basically senang je macam mana nak dapat akses kepada perancangan kewangan ni sekarang kan. Okay, just cari je yang hashtag TSI The Sophisticated Investor. Biasanya so sekarang kita pun sudah lebih ke depan lah di media sosial. Jadi insyaAllah senang untuk reach. Okay. Okey, jadi sebelum kita berhenti untuk iklan, saya teruskan beberapa poin yang seterusnya. Jadi seterusnya, rakyat Malaysia yang seterusnya kan, 77% dan 82% mereka yang bekerja swasta ada simpanan kecemasan yang cukup sehingga 2 bulan. 2 bulan sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Rasa-rasanya cukup tak simpanan 2 bulan? 2 bulan cash reserve. Kalau ikut perancangan kewangan yang holistik, actually tak cukup 2 bulan tu. Sebab sebab kita tengok kan, pandemik ni kadang kita advise orang 3 bulan ke 6 bulan mungkin cukup. Hakikatnya mungkin tak cukup sebab kita tengok COVID ni sendiri berlangsung hampir 2 tahun, okey? Jadi memang lepas ni kita memang kena tingkatkanlah simpanan kita, okey? Dan kita tengok mereka yang bekerja dengan GLC mungkin ada lebih kurang 4 bulan. Jadi andai kata kehilangan kerja ke apa, boleh survive untuk tempoh 4 bulan. Lepas pada tu tak boleh, kena fikir something else. Jadi mungkin ini ada sesuatu lah yang boleh kita renungkan dari sudut kesediaan kita punya simpanan kecemasan. Okay? Simpanan kecemasan ni memang digunakan untuk waktu-waktu kecemasan je lah. Okay, next Okay, kalau kita tengok dari sudut kategori pekerjaan kan. Okay, kita tengok mereka yang bekerja sendiri ni, mereka ada simpanan
apa yang kurang daripada golongan paling ramai yang ada simpanan kecemasan yang boleh membuatkan mereka survive even 2 minggu, kan? Jadi mungkinlah orang yang paling banyak buat simpanan adalah mungkin mereka yang bekerja dalam multinational companies. But anyhow survey ni actually dilakukan secara rawak lah, lebih kurang dalam 150,000 orang. Mungkin bergantung pada profil mereka yang menjawab survey ini juga. Okay? Alright. Jadi apa lagi yang ada seterusnya? Okay, kadar simpanan tempoh bekerja. So jom kita tengok kan. Adakah hipotesis semakin lama seseorang bekerja, semakin banyak simpanan yang dia buat? Siapa setuju dengan pernyataan ni? Boleh komen di ruangan chat Okay, jom kita tengok. Okay, right jadi kalau kita tengok mereka yang baru bekerja kurang daripada setahun ni, logik lah, memang kurang lah dia punya savings ke kan, lebih kurang 39.5%. Dan kita tengok jumlah tu okay, antara 1 ke 3 tahun ni pun lagi kurang berbanding orang yang baru bekerja. Mungkin yang baru bekerja ni ialah tengah bersemangat lagi nak buat saving, nak beli tu, nak beli kereta, nak beli rumah, nak itu, nak ini kan. Mungkin banyak sikit lah saving Mereka yang dah setahun ke 3 tahun bekerja ni, mungkin dia dah menggunakan simpanan dia untuk mencapai lah dia punya impian, cita-cita Dan apakah yang terjadi kepada golongan yang sudah bekerja 4 tahun ke atas ni Dia tengok, wah kan, yang paling rendah yang ni lah, yang mungkin yang dah bekerja 21 tahun ke 30 tahun nampak dia punya savings tu sikit lah dan actually yang 30 tahun ni kita pun saya pun tertanya-tanya apakah yang berlaku adakah dah spend so much ataupun mungkinlah mereka adalah golongan yang dah rasa sangat-sangat selesa dengan pekerjaan, tak mungkin dia ada perasaan tak mungkin dia buang kerja ada assumption yang syarikat akan sentiasa stabil kan. Jadi bila kita buat survey ni barulah kita tahu okey, ramai sebenarnya yang simpanannya masih lagi tidak mencukupi Alright. Kejap Okay, next kita dalam survey ni ada juga ditanyakan berapa bersediakah rakyat Malaysia kalau PKP dilanjutkan. Okay, jadi PKP ni dah 3 kali kan. So kita tengok yang mereka bekerja sendiri ni memang hampir 82% memang tak ready langsung. Mereka yang bekerja makan gaji ni employer lah syarikat-syarikat biasanya lebih kurang 71 yang tidak bersedia. Jadi golongan yang paling bersedia adalah mereka yang bekerja dengan multinational companies employee. Okay? Bekerja sebab ini kita maklumlah syarikat ni mungkin antara yang paling stabil lah, sebab kalau kita tengok yang ni tengok peratusan private employee mereka yang bekerja dengan syarikat swasta pun ada peratusan yang tinggi tidak bersedia dari sudut kewangan jika PKP dilanjutkan jadi alhamdulillah kita nampak sejak lebih kurang sebulan yang lepas dengan langkah yang kerajaan umumkan yang mana tak ada lagi lockdown dah boleh merentas negeri. Jadi kita mengharapkan ini jadi satu positive injection lah kepada ekonomi secara keseluruhannya. Okey, seterusnya kita tengok apakah kesan COVID-19 ni kesan terhadap kewangan sewaktu PKP. Kita tengok by negeri pula kan. Yang biru paling pekat ni yang sangat-sangat affected, yang biru cair ni yang dia kata tak berapa affected sangat. Okay? Jadi kalau kita tengok dekat sini, manakah negeri yang paling affected? Saya tengok dekat sini 66.7 ni mereka di Sabah sangat-sangat terkesan dan kita maklum Sabah ni negeri yang jauh kan. Jadi apa saja barang yang perlu disampaikan kepada mereka mungkin melalui penerbangan, mungkin melalui
melalui jalan air ke kapal kan. Jadi mereka adalah sangat terkesan lah Dan yang paling kurang terkesan siapa? Paling kurang terkesan pun kalau kita tengok percentage dia 40%. Masih lagi atas 40% Mungkin mereka yang berada di sekitar Lembah Kelang yang mana fasiliti tu Lembah Kelang ni adalah satu kawasan di mana fasiliti kemudahan tu dah matang jadi tak ada masalah muka tak PKP sebab kadang tak jauh pun untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan asas Okey, next kita tengok berdasarkan status pekerjaan berapa banyak yang terkesan okey. Mereka yang self-employed ni so 25%-nya dia orang bekerja sendirilah tapi kita tengok walaupun mereka self-employed kan 46 hampir 50% kehilangan pekerjaan tuan-tuan dan puan-puan Dan kita tengok mereka yang ada majikan ni lebih kurang 23.8% juga yang kehilangan kerja dan actually yang mengambil cuti tanpa gaji pun 14.5%, agak tinggi juga dekat situ okey. Dan kita tengok mereka yang bekerja dengan syarikat swasta pun 13.2% paling tinggi. Jadi actually kita tengok dekat sini mereka yang bekerja dengan syarikat MNC juga yang kurang affected. Mungkin lah saya nampak syarikat MNC ni multinational company kan. Jadi dia wujud di pelbagai negara. Jadi orang kata work from home tu dah jadi satu kebiasaan dan fasiliti mereka pun sangat-sangat membantu. Okay, so ini mungkin adalah salah satu lesson learn lah yang mana kita boleh apply juga. Mungkin setiap company lepas ni boleh buat satu backup plan dari segi sudut kerja secara virtual untuk para pekerja lah. Okay, macam mana Nasif, kita nak berhenti iklan dulu sebentar? Okey, baik. Jadi kita tengok video iklan, kita kembali semula selepas ini. Stay tune, jangan ke mana-mana. This
Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya, masih lagi setia bersama dengan TSI Chit Chat pada tengah hari ini. InsyaAllah tak lama je lagi bagi masa untuk kita berbual-bual sedikit. Jadi kita teruskan dengan sesi yang seterusnya lah, iaitu apakah mungkin perubahan-perubahan drastik yang dapat kita perhatikan dan mungkin beberapa tindakan yang diambil dalam mendepani krisis ini. Okey? So, next. Okey, jadi kita tengok kan kat sini kan, lebih kurang 93% lah kalau dulu kan kita cuma basuh tangan waktu ambil wuduk, of course 5 kali sehari dah tu kan. Okay, and then kita ada orang kata bila waktu nak makan tu kan. Okay, tapi dengan orang kata penguatkuasaan lah sanitize kan. So sekarang ni dekat pintu rumah, dekat pintu kedai kan, dekat dalam kereta so kita dah orang kata lebih ada kesedaran lah tentang improve hygiene care. Okay, and then pakai mask pun sekali jangan ulang-ulang. Ada orang saya kenal kan, pakai mask ulang-ulang. Dia basuh kan. Sebenarnya, walaupun... tak boleh. Betul lah. Actually, keberkesanan dia tu dah hilang kan. Dan okay, thank you so much. Right dan kita tengok ramai juga orang yang melimitkan aktiviti sosial tidak lagi bersukan bersama-sama tidak lagi keluar ke mall-mall sesuka hatilah, dan of course kita tengok pelancongan pun berkurang sangat dengan sangat drastik tak makan luar tu dah bagus juga, tapi actually kita masih lagi order makanan daripada luar dan tak ketinggalan lah masjid pun rumah-rumah ibadat banyak jugalah lama ditinggalkan kosong, dan alhamdulillah kita nampak dah semakin meriah lah Cumanya di masjid mungkin boleh tanya sahabat-sahabat lelaki kan yang pergi ke masjid, adakah saf sudah dirapatkan ataupun masih dijarakkan lagi masih dijarakkan lagi, saya dapat info lah. Okey. Jadi actually kita tengok perubahan gaya hidup akibat COVID ni dia affect 96.3% responden Maksudnya sangat hampir semua orang hampir semua orang yang kita jumpa kan orang kata kalau daripada 10 orang yang kita jumpa tu mungkin lebih kurang berapa dalam 8 orang, 9 orang yang memang gaya hidup dia berubah, okey? Dan berapa persen? Actually, alhamdulillah, peratusan yang besar juga yang bersedia untuk adapt kepada current lifestyle. Bolehlah adapt dengan norma baru yang diperkenalkan. Okay? Cuma lebih kurang 7% sahaja yang tidak bersedia. Okey, jadi kita tengok apakah perubahan yang mungkin berlaku dari sudut pekerjaan seperti yang dijangka hampir separuh 42.6%. Mungkin kita lah tu yang termasuk dalam statistik ini masih bekerja tapi bekerja dari rumah lebih kurang 20% bekerja on and off lah, kejap masuk pejabat, kejap tak masuk pejabat, tapi dapat gaji yang penuh. Hanya sebilangan kecil, lebih kurang 2.5% yang bekerja separuh-separuh. Mungkin tak, bila di rumah tu tak bekerja, mungkin sebab tak ada access ataupun tak ada facility, jadi ada half month salary lah dan lebih 8.4% yang actually ambil full paid leave, sebab saya yakin banyak majikan-majikan di luar sana actually memahami golongan ibu bapa, mungkin golongan ibu bapa muda lah biasanya yang mana mungkin kedua-dua ibu bapa bekerja, anak-anak tak dapat hantar ke taska kan, anak-anak tak dapat hantar ke sekolah, nak panggil orang datang rumah untuk jaga pun berisiko tinggi jadi
antara penyelesaiannya adalah sama ada bekerja dari rumah ataupun ambil cuti berbayar, okey, dan lebih kurang 1.5% dibuang daripada kerja lah. So kita nampak 1.5% ni mungkin percentage yang sedikit, tetapi actually ramai kan, sebab kita tengoklah katakan 1.5% daripada rakyat Malaysia yang lebih kurang 35-36 juta ni, berapakah orangnya Okey, jadi kita tengok dari sudut perbelanjaan pula banyaklah kalau untuk makanan tu keperluan asas lebih diberi prioriti berbanding perkara-perkara lain, dan dari sudut mungkin barang keperluan rumah kan, kita tengok mungkin sebelum ni kita tak kisah sangat pun pasal hand wash kalau kita pergi dapur tu kan cukuplah basuh tangan dengan separuh basuh pinggan je, tu pun okey kan. Kalau dekat toilet tu mungkin sabun tangan basuh tangan dengan sabun mandi je cukup kan. Tapi sekarang ni perlulah untuk beli hand sanitizer tu In fact, saya rasa sekarang semua orang pun ada dia punya hand sanitizer dalam kereta ataupun dalam handbag, okey. And then yang lain-lain ni lah antara yang menunjukkan yang tinggi juga laundry detergent kan waktu awal-awal PKP dulu kadang kita keluar rumah kan pakai baju 2-3 helai, betul tak pakai, kadang-kadang ada yang saya pernah jumpa orang ni dia pakai baju 3 helai keluar dah pergi beli barang dekat mall, barang keperluan, sebelum nak masuk kereta tu okey tanggal 1 layer kan. And then masuk kereta, drive sampai ke rumah, sebelum masuk pintu rumah tu okey tanggal lagi 1 layer. So adalah 1 layer yang mudah-mudahan kurang infected lah dengan kuman semua, itulah yang dibawa masuk ke rumah kan. Jadi macam-macam lah cara yang diambil untuk mengelakkan virus tu berjangkit Dan kita tengok daripada sudut pembelajaran sama ada di institusi pengajian tinggi ataupun di sekolah-sekolah. Okey, kita tengok ramai juga actually yang komplain online internet access tu macam biasa-biasa je. Itu yang jadi kadang-kadang terputus, yang jadi hang kan, yang jadi cakap tiba-tiba cakap sorang-sorang padahal tengah buat presentation kan. Jadi hanya lebih kurang 28% je lah yang menikmati internet yang capaian internet yang bagus dan 1.1% ni mungkin basically mereka yang di luar kawasan ataupun mungkin di kawasan yang agak pedalaman sikit lah yang hampir tidak ada akses. Sebab tu kita tengok kalau macam students kan, budak-budak sekolah, kalau dekat bandar ni senang. Most of them mak ayah dah sediakan mungkin ada laptop, ada iPad, ada handphone dan sebagainya. Tapi macam mana pula mereka yang berada di kawasan kampung kan, yang mungkin tak terdedah pun dengan this kind of technology jadi mereka tidak bersedia dari sudut itu and then yelah kadang mungkin sebabnya adalah daripada kekangan kewangan ataupun dari segi orang kata kesediaan untuk adapt kepada new normal tu tak ramai lah yang saya dengar. Biasanya anak-anak yang bersekolah di kawasan luar bandar kan nak belajar online itu yang kadang-kadang ada dengar cerita cikgu buat kertas kerja and then letakkan dalam satu file, letak dalam bakul, letak dekat guard dekat sekolah. So anak-anak ni diorang pergi sekolah just untuk ambil file buat kerja sekolah macam tu, dah siap hantar balik dekat situ. Okay, so itu antara beberapa cara kreatif lah yang perlu dibuat. Okey, jadi kalau kita tengok berapa lama biasanya average 1 jam ke 5 jam lah spend. Itu pun kadang-kadang kita nampak terpulang pada kreativiti cikgu kan. Disebabkan online ni banyaklah adjustment yang perlu dibuat. Okey, next tuan-tuan dan puan-puan kita sudah pun sampai ke bahagian yang terakhir untuk kita punya sembang santai pada hari ini. Okey, kalau boleh kita sudah pun mengambil
kita dah faham apa yang berlaku, kita dah tengok bagaimana individu dan juga syarikat-syarikat di luar sana mereka menangani krisis kewangan dan kesihatan ni, okey. Jadi kita sebagai orang kata sebahagian daripada golongan yang mengalami yang memerhati, jadi janganlah kita biarkan pisang berbuah dua kali, okey. Jadi saya suka sangat kalau nak sharekan antara cara untuk mengatasi krisis ni sebenarnya sudah pun diajarkan dalam Al-Quran, okey. Jadi Muslim, mereka penonton-penonton yang Muslim mungkin familiar lah dengan ayat ni kan, especially daripada surah Yusuf kan, macam mana Nabi Yusuf dulu menangani krisis ekonomi melalui dia punya inilah pesanan tu, dan actually mungkin kalau ada penonton yang bukan Muslim mungkin applicable juga kita just mengambil ibrah ataupun pengajaran daripada kisah ini. Okay, right. So inilah ibrah daripada surah Yusuf. Kalau kita tengok bahagian yang kedua tu, actually Nabi Yusuf kan dia berpesan untuk kita bercucuk tanam selama 7 tahun lamanya jadi apa yang kita tuai tu biarkan ditangkainya kecuali sikit je untuk kita makan. Maksudnya yes, kita dapat banyak, tapi bukanlah kita kena habiskan kesemuanya sekaligus, okey? Jadi itu sangat applicable lah dalam perbelanjaan kita kan. Contoh kalau kita dapat gaji kita mungkin dalam RM3,000 sebulan. Adakah kita menghabiskan gaji kita sehingga sen yang terakhir? Mestilah tidak, okey? Jadi kita kena menyimpan dulu sebelum berbelanja berbanding dengan pemahaman kebanyakan orang, belanja dulu, apa yang lebih baru simpan. Betul tak macam tu Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh share, tuan-tuan dan puan-puan biasanya amalkan macam mana? Belanja dulu baru simpan ataupun simpan dulu baru berbelanja, okey? Jadi kenapa Nabi Yusuf berpesan begitu kan? Kita tengok sambungan dia, sebab lepas dah bercucuk tanam selama 7 tahun tu kan, sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit daripada biji gandum yang kamu simpan. Okey. Jadi kalau kita relate lah dalam putaran kehidupan kita kan, mungkin sebelum zaman COVID ni mungkin kita ada jarak lebih kurang dalam 10 tahun macam tu kan, yang mana kita hidup dengan gembira, dengan normal kita tak ada kerisauan dari segi pendapatan yang berkurang, kehilangan pekerjaan dan sebagainya kan. Jadi adakah pada masa itu kita menyediakan diri kita untuk menghadapi satu situasi yang memberikan ancaman kepada pendapatan kita, okey? Jadi akhirnya kita nampak waktu krisis ni, waktu COVID ni kan, kita jangka mungkin sekejap tahun lepas, kita jangka mungkin dalam 6 bulan, mungkin sampai hujung 2020. Rupanya ni dah nak habis 2021 pun isu COVID masih belum selesai, okey? Jadi inilah waktunya katakan kalau kita kehilangan kerja bila COVID menjelma, waktu COVID ni lah waktu kita tengah struggle mencari pekerjaan baru ataupun membina empayar perniagaan yang baru kan, membina bisnes ke apa, kita masih ada lagi savings yang tidak habis digunakan sewaktu kita waktu senang dululah jadi jadi memang sangat-sangat relevan apa yang dinukilkanlah dalam Al-Quran ni, okey? Kemudian sebab tapi insyaAllah jangan risaulah, orang kata musim musibah ni tak adalah berpanjangan, because it's a cycle putaran kehidupan sebab lepas tu kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memerah anggur maksudnya mendapat hasil daripada simpanan daripada mungkin mengusahakan sesuatu waktu musim krisis itu. Okey, jadi indah sangat ayat daripada surah Yusuf ni. Okey, seterusnya
Kita tengok. Jadi kita sebagai manusia, sebagai Muslim especially kita kena yakinlah dengan kebesaran Allah kan. Allah menjadikan apa saja yang berlaku di dunia ni bukan saja-saja, tapi mungkin ada hikmah yang kita belum nampak. Yang kita tak nampak ataupun mungkin yang kita belum nampak. Hanya selepas bertahun-tahun kita akan nampak. Okay? Seterusnya berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berterusan. Sebab tu Nabi Yusuf kata menyimpanlah dalam tempoh 7 tahun. Okay? Alright. Seterusnya apa lagi yang ada di sini? Okey, seterusnya kalau kita tak bersungguh-sungguh, mungkinlah kita akan mengalami penderitaan sewaktu krisis berlaku. Kalau kita tak bersungguh-sungguh menyimpan waktu kita masih bekerja kan, waktu kita ada pendapatan kan, macam mana agaknya kehidupan kita waktu krisis ni berlaku. Tapi insyaAllah kalau kita berusaha dengan sebaiknya, musim krisis ni boleh jadi peluang yang lebih baik untuk maju. Okay? Dan actually saya pun saya sudah menyaksikan macam mana syarikat yang mungkin cash flow dia mungkin dalam 5 angka biasa-biasa berubah bila dia adopt new business model dengan cepat kan, dia adapt dengan keperluan semasa norma baru, berjaya revenue tu ataupun not revenue actually lebih bagus, which is dia punya hasil keuntungan tu mencecah 7 angka pada waktu pandemik ni. Okay? Lagi satu suka saya nak share kan, waktu pandemik ni kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin biasanya melabur saham ke apa kan, risau sangat ni market merah, takutlah tak nampak masa depan kan. Rasa macam alamak dah melabur sebelum ni rugi. Tapi untuk mereka yang actually manage kewangannya dengan baik, insya-Allah mereka waktu market merah ni kan, dia nampak inilah peluangnya untuk melabur pada kadar untuk mendapatkan harga unit dengan lebih rendah. Okey? Jadi itu kelebihan, dan ini kelebihan untuk mereka yang sentiasa bersiap sedia, dan itu orang kata peluang lah, peluang yang baik, yang jarang-jarang mungkin jarang-jarang muncul. Okay? Dan seterusnya kalau waktu-waktu macam ni kita just fokus pada perkara yang dalam kawalan kita. Maksudnya tak perlulah kita fikirkan ataupun kita beratkan sangat fikiran kita dengan fikirkan bilalah agaknya COVID ni nak berakhir, atau apalah agaknya punca COVID ni. Adakah agenda mana-mana pihak tertentu ke kan yang nak merampas kuasa dunia ke apa ke kan. Okay, tak perlulah orang kata it's okay untuk buat research tentang perkara itu, tetapi janganlah sampai kita fokus kan tentang punca tapi tentang punca yang mungkin susah pun untuk dirungkaikan, tetapi lebih baik untuk kita fokuskan apa penyelesaian yang kita boleh buat untuk menghadapi situasi gawat ni. Okay? Contohnya, katakan kita orang yang sudah pun buat simpanan sebelum musim gawat. Waktu musim gawat ni kita mungkin sudah menghabiskan sebahagian besar simpanan kita kan. Jadi next ni nak masuk tahun 2022 setelah hampir 2 tahun kita mungkin survive dengan simpanan. Apakah langkah yang kita boleh buat dan kita perlu buat untuk kehidupan yang lebih baik in the future, insya-Allah. Okay? So kita fokuskan tentang apa yang kita boleh buat. Jangan risau tentang apa yang kita tak boleh buat. Okay? Nasif. Masih. Okay. Thank you. Okay. Jadi apakah persediaan jika pandemik berulang? Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ini kalau kita belajarlah tentang basic financial planning. So saya sharekan sedikit. Inilah masanya
tak kisah berapa pun gaji kita, di kedudukan mana pun kita selesaikan kita punya perkara-perkara asas lah dalam kewangan. Okey, jadi kalau kita belum lagi, kita dah nampak kan fasa ada pekerjaan, fasa senang, kemudian fasa yang mencabar ni. Jadi kalau kita adalah orang yang tidak mempunyai simpanan kecemasan, mulakan sekarang. Sekarang adalah masa yang sangat-sangat baik untuk memulakan simpanan kecemasan. Okey, mula-mula buat dulu milestone kan. 3 bulan lepas tu tambahkan 6 bulan, lepas tu tambahkan jadi 9 bulan, setahun dan seterusnya Dan kalau kita sudah pun memulakan simpanan kecemasan, this is the time yang mana kalau kita bekerja di rumah kan, kita dapat jimat lebih kurang 200-300 daripada parking apa semua kan. So kita tambahkan lagi simpanan kecemasan kita. Okay, kemudian mungkinlah kita ni dapat keluarkan duit KWSP ataupun mendapat bantuan-bantuan daripada kerajaan. Jadi kita berhemahlah, berbelanja kan. Jangan rasa walaupun tak bekerja macam dapat banyak je sumber pendapatan. EPF bagi, mungkin adalah lagi yang lain-lain juga ada income buat part time job, ada pula income lagi kan. So rasa macam kuasa berbelanja tu lebih besar. Ya, betul. Tapi kita masih perlu untuk berhemah dalam berbelanja. Okey. Seterusnya yang ni part yang suka saya sharekan adalah memastikan perisai kewangan kukuh. Memastikan perisai kewangan kukuh ni basically jangan lupakan peranan penting takaful dalam kehidupan. Okey, contoh kita tengok pandemik COVID ni, kalau dia nak ambil nyawa kita, anytime it can happen Jadi kalau kita tidak bersedia, apakah nasibnya pada keluarga yang akan kita tinggalkan? Itu cerita kalau meninggal macam mana pula kalau sakit? Okey. Kalau sakit kan, sakit akibat COVID ni apa semua mungkin kos dia tu in the future lah, kita tak tahu how it affect kita punya paru-paru ke, saluran pernafasan ke, macam mana kan. So dan kita adakan perisai kewangan yang kukuh lah. Dan actually bila kita ambil takaful tu bukanlah semata-mata sebab COVID sebab COVID ni mungkin bukan berpanjangan pun. Dan seterusnya carilah peluang untuk mengembangkan aset. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang biasa melabur, this is the time untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan unit pada harga yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat murah dan berpotensi kan. Sebab kita tengok ada setengah market yang tengah rally up so kita nampak mungkin kita beli pada harga dia sekian-sekian, tapi kita nampak movement dia tengah uptrend. So this is the time. Dan ini juga saya nak sharekan kelebihan kalau kita bersedia. Kalau kita tak bersedia dengan simpanan sebelum-sebelum ni, tengah ada peluang yang menarik macam ni, kita tak dapat nak grab. Okay? Jadi cukuplah kesilapan tu kita dah buat sebelum ni. Now we have learned a lesson. Okay. Dan seterusnya, kalau kita ada masa lapang lah mungkin bekerja daripada rumah kan. Dah orang kata kalau sebelum ni travel pergi kerja, pergi 1 jam, balik 2 jam. So sekarang ni bekerja daripada rumah, kita actually ada 2 jam lebih masa lapang lah, melebihan masa kan. Apa kata gunakan lebihan masa tu untuk mempelajari kemahiran-kemahiran baru. Okay? So zaman sekarang pun ada doktor yang buat business part time dengan buat design PowerPoint ke design yang Canva tu ke, design Instagram kan. Itu pun boleh jadi punca untuk menjana pendapatan lah seterusnya, apa lagi kemahiran yang kita boleh belajar? Mungkin kemahiran baru, kemahiran menjual, kemahiran promote kan. Ataupun ada orang nak
nak join jadi TSI advisor jadi belajar kemahiran menguruskan kewangan, ambil kelas dan sebagainya. Dan boleh juga ramai juga dalam kalangan kenalan lah yang saya kenal mempelajari kemahiran baru tu in terms of masuk daftar ke kelas-kelas saham. Okay, so ada kemahiran untuk ada kemahiran dan ada ilmu lah untuk main saham tu barulah boleh orang kata boleh untung, boleh nampak peluang-peluang yang bagus dan akhir sekali, last but not least pandemik ini juga sudah mengajar kita betapa pentingnya untuk merancang harta dengan cekap. Okay, dan actually ada jugalah kalau tak silap saya kan, ada juga hadis Nabi yang kata janganlah kita tidur 3 malam tanpa kita berwasiat kan. Jadi kita dah kena fikir dah, andai kata kita meninggal dunia yang mana kita tak tahu bila akan berlaku, kita dah siap-siap plan kan macam mana harta tu dibahagikan dan macam mana ia boleh memberi manfaat kepada kita. Kan? Kadang-kadang ada orang cakap, alah kumpul harta banyak-banyak bukannya boleh bawa ke kubur pun tapi sebagai Muslim yang bijak kan, Muslim yang terdidik, apa kata kita menangkis kata-kata macam tu dengan kita merancang macam mana walaupun selepas meninggal dunia harta kita masih boleh memberikan manfaat kepada kita. Okay? Jadi antara perkara basic tentang merancang harta ni, of course kita kena ada satu senarai yang lengkap. Contoh kalau ada bank account, ada berapa bank, apakah password dia apa semua kan, and then mungkin berapalah amount dalam tu ataupun aset-aset geran rumah, geran kereta, mungkin pegangan saham mana-mana kan, buat dalam satu file yang proper sebab actually saya pun pernah lah experience betapa susahnya nak cari information ni, walaupun untuk orang yang kita bantu tu walaupun dia masih hidup ke apa kan, macam menggagau-gagau nak cari kan, apalah password ni, tekan-tekan salah, akhirnya tak dapat pun settlekan urusan-urusan berkaitan jadi cuba kita fikirkan macam mana keadaan dokumen kewangan kita, dokumen harta kita kalau waktu hidup pun kita rasa susah untuk mendapatkan information, apatah lagi jika kita meninggal dunia dalam keadaan tidak bersedia dan dalam keadaan dokumen kita tak ada orang lain pun tahu sebab tu sangat famous kan. Sekarang kita biasa dengar husband ambil takaful, wife tak tahu pun so andai kata lepas tu husband meninggal, wife dengan anak-anak tu menggagau kan, cari duit untuk survive kan, dan tak tahu pun, tak buat report pun tentang kematian tu mungkin kepada ejen ataupun kepada syarikat takaful. Dah susah, padahal benda tu dah sepatutnya selesai lah sepatutnya dipermudahkan. Okey, kita tengok next apa yang ada. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan, so far okey ke? Kita insyaAllah dah nak sampai ke penghujung rancangan. Kejap nasib saya tak dapat lah dia punya ni slide. Okay, thank you. Okay, jadi tahukah anda sebenarnya apa yang saya cakapkan tadi kan, persediaan-persediaan tadi actually boleh kita boleh belajar, okay? Dan kita nak supaya andai kata kalau berlaku lagi krisis sama ada kesihatan ataupun krisis kewangan kita tidak perlu lagi menjadi golongan yang menerima bantuan. Apa kata kita setkan target, next time kita pula orang yang memberikan bantuan. Okay, jadi perkara ni dia bukan magic dan bukan juga bersandarkan nasib yang baik, tapi insyaAllah sesuatu yang boleh dirancang. Okay, jadi macam mana nak belajar ni apa semua kan, macam mana nak rancang. Actually saya nak mengajaklah tuan-tuan dan puan-puan mungkin ini tinggal 2 hari lagi boleh mendaftar secara percuma,
boleh mendaftar untuk menghadiri seminar Financial Freedom Blueprint Reloaded, yang mana kita akan ada 14 speaker yang semuanya adalah financial planner representative berlesen dengan Securities Commission, dan ada juga yang berlesen dengan Bank Negara Malaysia. So jangan risau, these are all legit financial planners, insyaAllah. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan belajar dalam seminar kewangan ni nanti, jom kita tengok kan. Seminar kewangan, adakah hype sahaja? Adakah balik-balik cakap pasal kena simpan, jangan belanja? Adakah macam tu saja So actually tuan-tuan dan puan-puan akan melalui insyaAllah 2 hari yang sangat hebat, yang sangat padat dan kita tengok daripada merangka pelan kebebasan kewangan and then kita tunjukkan macam mana nak rangka objektif kewangan tu dengan sistematik analisa cash flow, kemudian merangka pelan pelindungan harta yang kukuh kita tengok apa offering di pasaran, macam mana menempuh tempoh gawat dengan tenang, relevan tak dengan situasi sekarang. Seterusnya seni pengurusan hutang dan liability. Ada orang nak bayar hutang cepat, tapi adakah itu sesuai dengan kedudukan kewangan dia? Jadi kita akan tengok. Jadi kita tengok kalau hari kedua pula kita juga mengajar macam mana nak bina portfolio pelaburan dengan risiko yang seimbang. Kemudian ada penyucian harta, kita belajar tentang zakat, kita belajar tentang tax, even kita akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak merancang pendidikan anak-anak. So tak adalah nanti anak-anak dah habis SPM barulah kita pening kepala macam mana nak cari dia punya dana pendidikan kan. Kemudian kita juga membantu persediaan tuan-tuan dan puan-puan ke arah alam persaraan yang bahagia. Siapa je yang tak nak bersara dalam keadaan bebas kewangan, apatah lagi menjadi jutawan. Siapa nak bersara sebagai jutawan? Boleh say I dekat ruang komen. Okey, seterusnya kita ajarkan jugalah macam mana keindahan Islam dalam perancangan legasi dan harta. Jadi ada 14 topik disampaikan oleh 14 orang speaker, 14 orang financial planner yang tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa pada satu hujung minggu. Menarik ke tak menarik? Sebab sefaham saya lah golongan financial planner ni agak limited edition juga di Malaysia ni. Out of 35 juta rakyat Malaysia, ada lebih kurang 1,000 lebih saja license financial planner. Daripada 1,000 lebih, mungkin dalam 10% sahaja yang actually Islam, Muslim lah. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. Daftar. Dan berita baiknya untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mendaftar pada hari ini saja Nasib pada hari ini saja sebelum jam 12.30 malam nanti kita juga meraihkan 11 sale. Jadi akan dapat tengok pada pilihan yang tuan-tuan ambil, sama ada subscription biasa ataupun yang premium. Tuan-tuan dan puan-puan akan mendapatkan RM100 off diskaun. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jadi boleh daftar, dah ada link di ruangan komen Nasif dah ada link lah. Nanti kita sharekan di ruangan komen. Jadi cepat-cepat tekan link, save sebelum 12.30 malam ni boleh daftar. Alright, baik, itu sahaja. Saya tengok di ruangan chat kalau ada apa-apa soalan. Saya tak boleh nampak pula soalan dia dekat sini. Ada apa-apa soalan ke yang dilontarkan? Macam tak ada Okey, baik, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, itu adalah saya punya email, nombor telefon, Facebook, Instagram, nak follow di TikTok pun boleh. Mungkin from time to time mungkin create the networking lah dan bertukar-tukar buah fikiran. Jadi kalau tak ada apa-apa, itu sahaja daripada saya buat masa ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi-sesi yang seterusnya. Dan jangan lupa stay tune, insyaAllah setakat ini
hampir setiap hari Khamis kita akan ada TSI Chit-Chat yang akan disampaikan oleh financial planner representative daripada The Sophisticated Investor. Okey, terima kasih. Selamat sambung kerja. Assalamualaikum.